Ya, Tan Sri Speaker, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM telah melaksanakan program pembangunan industri jagung bijian negara melalui 3 fasa utama, yaitu fasa perintis RMK ke-11 2016 sampai 2020, fasa pengukuhan RMK ke-12 2021 ke tahun 2025, dan fasa pengembangan RMK ke-13 2026 ke 2030. Sepanjang rancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 8.5 juta ringgit di bawah projek pembangunan makanan ternakan dan peruntukan tambahan pada tahun 2023 sebanyak 13 juta ringgit. Bagi projek pengukuhan pembangunan industri jagung bijian di bawah program pengukuhan keterjaminan makanan bagi meningkatkan pengeluaran jagung bijian sebagai bahan makanan ternakan. Dan bagi tahun 2022, seluas 253 hektar kawasan jagung bijian telah dibangunkan dengan pengeluaran sebanyak 835 tan metrik. Bagi tahun 2023, seluas 271 hektar sedang dibangunkan, melibatkan seramai 50 orang petani dan 10 syarikat dengan tumbuhan di negeri Perlis, Kedah, Pahang, Perak, Selangor, Johor dan Negeri Sembilan. KPKM juga dalam meningkatkan pengeluaran bekalan makanan ternakan secara tempatan telah mengambil pendekatan seperti berikut. Pertama, menjalinkan kerjasama dengan syarikat swasta bagi pengeluaran jagung berskala besar. Kedua, menyediakan perkhidmatan jendera dan mekanisasi seperti planter dan harvester untuk kegunaan petani jagung bijian. Dan ketiga, menyediakan latihan bagi meningkatkan kapasiti petani dalam penanaman jagung bijian. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Timbalan Menteri, saya lihat jawapan daripada Timbalan Menteri ini jawapan selalu general dan safe answer. Kalau kita lihat daripada data yang diberi oleh Yang Berhormat tadi bahawa kita punya purata pengeluaran daripada trial project ni cuma 3.3 tan saja. Sedangkan negara mengimport 3.5 juta tan grain corn pijiran ni. Jadi kalau kita nak lihat kita bangunkan sendiri, kita perlu lebih kurang dalam 388,000 hektar baru boleh kita menampung keperluan grain corn dalam industri poultry kita. Tapi saya nak tahu perfect bila nak capai itu. Soalan pertama. Yang kedua, adakah kementerian melihat kepada satu alternatif lain di mana dalam industri kelapa sawit kita menghasilkan 2.59 juta tan PKC berbanding 3.5 juta tan grain corn yang kita import. Mardi dalam tahun 2011 buat kajian mengatakan bahawa PKC tidak sesuai untuk poultry tapi untuk ruminant okey. Tapi the latest research by MPOB tahun 2022 mengatakan bahawa hari ini mereka dah punya teknologi. Kenapa sebelum ni PKC tidak sesuai? Sebab dia kata dia punya protein content rendah tapi crude fiber tinggi, tidak sesuai untuk poultry. Tapi hari ini teknologi dipanggil SST, Solid State Fermentation, yang boleh merubah menjadikan crude protein bertambah dan crude fiber berubah rendah, dan dia sangat sesuai sebenarnya dan boleh digunakan sebagai campuran dalam makanan poultry. Jadi pertanyaan saya, apakah kementerian punya untuk pergi ke arah ini? Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih kepada YB Tangga Batu. Kementerian ini tidak menafikan masih terdapat jurang yang luas di antara pengeluaran kita sama matlamat kita untuk mencapai 30% menjelang tahun 2030. Dan melalui plot kajian kesesuaian bagi penanaman jagung bijian di Cuping Perlis, Seberang Perai Pulau Pinang, Pacok Kelantan, Pontian dan Keluang Johor dan juga Aida Samarahan Sarawak. Berdasarkan kawasan plot kajian ini, kita mendapati kawasan yang sesuai untuk penanaman jagung bijian adalah di sekitar utara Semenanjung Malaysia, yang ada cuaca yang kering dan nyata bagi tempoh 3 bulan, serta ditanam di kawasan tanah mineral. Dan berdasarkan kepada kesemua pengalaman ini, kita juga mengambil kira pengajaran daripada fasa rintis. Pihak kementerian sekarang tengah mengemas kini strategi dan pelaksanaan supaya kapasiti pengeluaran tempatan dapat ditingkatkan. So, antara langkah yang diambil adalah dengan melaksanakan pengeluaran secara besar-besaran, tidak bergantung kepada petani kecil, dan melalui kerjasama strategik dengan GLC dan juga syarikat swasta. So, inilah yang kita tengah membangunkan. Kita tak menafikan masih ada jurang yang luas,
dan kita melalui R&D di bawah Mardi ini, PKC pun di bawah salah satu skop kajian ini. Terima kasih. Baik, saya jemput Betung. Terima kasih, Tan Sri Yang Di-Pertua. Setelah mendengar jawapan daripada Timbalan Menteri tadi, seperti yang kita tahu bahawa kerajaan mensasarkan sebanyak 30% SSL keperluan jagung bijian untuk kegunaan domestik atau sekitar 1.4 juta tan jagung bijian untuk memenuhi keperluan sehingga tahun 2032. Dan soalan saya, dengan menyedari segala kos pengeluaran jagung bijian di Malaysia ini masih tinggi, ya, daripada banding dengan sekiranya kita mengimport lah. Dan apabila kita mengimport, ianya amat bergantung kepada harga dan dipengaruhi oleh kadar tukaran asing dan juga isu-isu di luar negara seperti yang kita alami pada tahun lepas. Dan soalan saya, apakah penuh strategi oleh kerajaan agar hasil yang diperolehi ini adalah tinggi dan berkualiti, sekaligus dapat menampung kos pengeluaran dan meningkatkan pendapatan petani? Dan keduanya, adakah Malaysia mempunyai perancangan untuk memperkasakan pekebun kecil seperti di Sarawak, mana banyak tanah NCR, sebagai pengeluar utama jagung bijian, seperti kaedah yang diguna di Indonesia, di mana banyak insentif dan dasar diperkenalkan oleh kerajaan sehingga kan Indonesia sekarang mencapai 100% SSL jagung bijian. Sekian, terima kasih. Untuk menjawab soalan daripada yang Sarawak ni, yang Petong ni, saya nak mengatakan di Sarawak sekarang melalui AIDA Samarahan. So kita ini merupakan plot kajian untuk Sarawak dan sehingga bulan November 2023, kawasan ni telah memulakan aktiviti penanaman secara komersial seluas 20 hektar sahaja daripada jumlah keseluruhan 100 hektar yang telah disediakan oleh Kerajaan Sarawak. So ini maksud dia, untuk menjawab soalan macam mana kita nak mengembangkan industri ini dengan mengurangkan kos, kita harus mencapai satu skala komersial yang viable, baru dapat secara berkesannya dapat menghasilkan tanaman jagung bijian ni. Dan untuk satu experience sharing atau ini pengalaman yang daripada fasa rintis ni, apabila kita memulakan penanaman jagung bijian ni, terdapat juga petani-petani yang menyertai dalam program ni, mereka lebih rela tanam sweet corn, bukan grand corn. Kerana sweet corn dia lebih menguntungkan. Grand corn, you macam mana tanam pun, kerana skala dia kecil, dia tak viable, so cost dia memang dia tinggi. So untuk mengatasi masalah ini, sekarang kerajaan melalui Marti, kita pun juga buat R&D dan kita melihat kepada pengubahan strategi kita harus pergi ke arah yang dengan secara lebih besar-besaran. So ini akan melibatkan GLC dan juga pihak swasta, terutamanya daripada syarikat pelatangan yang besar. Terima kasih. Baik.